Allah akan pelihara 4 perkara daripada 4 perkara: dirinya, isterinya, anak-anaknya dan harta bendanya daripada 1, kecurian. Yang kedua, daripada binatang buas, daripada sihir, naudzubillah ya, sihir. Yang keempat, daripada bencana yang besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ba'atha an-nabiyyin mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi min rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyyus sabirin wa mun'imush syakirin, wa ashhadu anna sayyidana wa sanadana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin wa khatamun nabiyyin wal mursalin, wa rahmatullahi ta'ala lil alamin. Subhanakallahumma khayra muallimin, 'allamta bil qalamil qurunal ula, arsalta bit tawrati Musa hadiyan, wa banal batuli fa'allama al injila, wa fajarata yanbu al bayani Muhammadan, fasaqa al haditha wa nawala at tanzila. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin, wa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan nikmat dapat masa lapang ataupun ruang. Inilah 3 nikmat yang menjadi modal untuk kita gunakan dan kita isikan biar ia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukur berada di awal pagi sebegini dalam keadaan tadi sudah solat subuh berjamaah, dan solat subuh berjamaah itu tidak semua orang dapat sebab ia kurniaan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sallal bardain dakhalal jannah, man sallal bardain dakhalal jannah. Sesiapa yang solat 2 solat sejuk maka ia masuk syurga. Ulama menafsirkan solat sejuk yang disebut dalam hadis tadi 2. 1 solat asar setelah kepanasan yang dirasai pada waktu zuhur, maka solat asar itu sejuk. Itu solat sejuk yang pertama. Solat sejuk yang kedua adalah subuh sebegini, memang sejuk, tambah lagi ada aircon macam ni lagi sejuk. Jadi ini mutlak. Siapa yang solat 2 solat sejuk masuk syurga, ini mutlak. Apakah solatnya sendirian ataupun berjamaah, di surau ataupun di masjid ataupun di rumah, itu mutlak. Tambah lagi Nabi SAW menyebutkan, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamal layla nisfah. Sesiapa yang solat isya' berjamaah, tidak disebut di surau masjid, paling kurang di rumah berjamaah, paling kurang 2 orang, dan paling kurang orang yang kedua itu dapat ikut orang yang bersendirian solat pertama. Sebelum dia salam, dia dah ikut duduk dengan qadar tama'ninah, iaitu subhanallah, fahassalah, maka dia dapat yang disebut berjamaah itu. Siapa yang solat isyak berjamaah
maka pahalanya seumpama membangunkan separuh malam. Umpama lepas solat Isyak malam tadi, maka pukul 9.30 dia pun mengantuk dia tu tidur. Walaupun dia tidur, dia dikira beribadah solat 2 rakaat, salam angkat lagi, salam angkat lagi, salam angkat lagi sampai pertengahan malam. Ambillah mudah-mudah pukul 12.30 malam, pukul 12 tepat malam. Walaupun dia tidur, naam, walaupun dia tidur, sebab dia telah solat Isyak berjamaah. Sambungan hadis, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Dan sesiapa yang solat subuh berjamaah mutlak, tidak dikira di surau masjid di rumah, maka baginya pahala seumpama dia membangunkan seluruh malam. Malam tadi dia tak tidur, umpama dia lepas Isyak 9.30 dia tidur, kemudian dia bangkit pukul 5.30 dan tahajud semua sekali, solat taubah, solat sunat apa yang qiyamul lail malam tu, dan dia ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seumpama malam tadi dia tak tidur. Maksudnya lepas pukul 12 tadi, seumpama dia tu diri solat qiyam 2 rakaat, salam angkat lagi, salam angkat lagi, salam angkat lagi, kerana dia solat subuh berjamaah. Alangkah untung dia. Masya Allah. Siapa di Shah Alam ini, di Malaysia lah kita tanya, siapa yang setiap malam tidak tidur dan mengerjakan solat sunat malam setiap malam? Siapa? Mungkin ada, insya-Allah. Tapi apakah mungkin ada sepenuh 1 minggu? Kalau ada pun, apakah ada sepenuh 1 bulan? Kalau ada pun, apakah sepenuh 1 tahun? Kalau ada pun, apakah sepanjang hayat hidupnya? Barangkali payah nak cari. Naam, 2-3 malam mungkin ada. Tapi kita dapat pahala itu setiap hari dengan syarat solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Saya katakan tadi dalam hadis tidak sebut di surau kah, di masjid kah, di rumah baik. Apa lagi kalau solat tadi itu dilakukan di masjid, sebab Nabi sebut kemuliaan masjid. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid-masjidnya. Sebab itu masjid ada hukum tertentu di dalam kitab, dalam Islam tentang masjid ini memang ada hukum khas, sehingga nak masuk ada caranya, sebelum duduk ada caranya, ketika dalam masjid ada caranya. Sebab masjid ini memang ada hukum khas dalam Islam sebab kemuliaan dia, sehingga di-attach dengan nama Allah. Masjid ini Baitullah, rumah Allah. Walhal Allah tidak punya rumah, sebab Allah mawjud bila makan. Allah sudah ada tanpa tempat. Tapi nak kata mulianya masjid itu sehingga disebut Baitullah. Bayangkan. Kalau solat subuh berjamaah sudah begitu pahalanya, sembahyang pula di masjid, Masya Allah, sembahyang pula di saf yang pertama. Kalau macam Ustaz Aziz kita tadi, Masya Allah, sudah jadi imam, itu tak perlu kita bicarakan lagi. Saf-saf itu ada pula beza dia. Saf yang pertama tidak sama dengan saf yang kedua, sehingga siapa yang sudah berada di saf yang pertama lalu dia lihat kawannya datang lambat, sebagai tanda nak menghargai kawannya, dia pun patah balik ke saf yang kedua, dibaginya tempat yang pertama tadi pada kawannya yang datang lambat. Makruh hukum dia. Makruh hukum dia. Kenapa? Seolah-olah Allah telah tempatkan dia di saf yang pertama, seolah-olah dia tidak mahu. Dia nak mahu juga saf yang kedua, saf pertama bagi dengan kawan dia. Al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu memberi hak orang lain yang ada pada mereka, walaupun mereka itu barangkali sedikit merasa kepayahan. Ini dalam bab keduniaan, dalam bab yang harus, dalam bab ibadat sebegini makruh hukumnya.
Umpama yang dibolehkan kita berseminar, kita 2 peserta yang akhir minum, tinggal telok sebiji telok yang dalam tu, jadi kita nak bagi pada kita ke dengan kawan, bagi telok tu dengan kawan, kita makan nasi yang sederhana pun tidak mengapa. Itu al-ithar. Dalam bas ada orang tua sedang berdiri, kita duduk, silakan yang berdiri, saya duduk tak mengapa, saya lebih bertenaga sikit daripada Pak Haji, silakan Pak Haji. Ithar boleh. Tapi dalam bab ibadah makruh hukum dia. Kenapa? Pahala di saf yang pertama tadi. Subhanallah, solat subuh berjamaah di masjid di saf yang pertama, khairu sufufi ar-rijali awwaluha wa khairu sufufi nisa akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki di awal dia. Jangan bila dah naik saf pertama, jangan turun lagi yang kedua. Kenapa? Sebab solat berjamaah itu hadis 27, hadis 25, salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang seorang-seorang dengan 27 ganjaran dia. Ya, solat berjamaah. Tapi ketika dalam masjid berbeza pula. 27 saf yang pertama, kalau boleh kita mudah-mudah Ustaz Aziz, saf yang pertama dapat 27 keping, tapi setiap keping tu RM100. Saf yang kedua 27 juga, tapi setiap kepingnya RM50. Lagu tu ambil mudah-mudah bagi nampak. Kita bila bak duit ni dicerah selalu mata. Nombor 3, saf yang ketiga, 27 juga kan hadis sebut tadi 27 ganjaran. Tapi 27 keping duit RM20. Saf yang keempat, yang Malaysia kita 10 darab sendirilah. Hak lai dapatlah RM1. 27 ringgit bolehlah apa semua. Hak lai hujung sekali dapatlah 1 sen. 27 sen beli gula-gula dengan cucu saja. Tapi bab solat tidak sekecil begitu, bagi nampak. Bermakna berebut-rebut, sehingga kata Nabi 2 perkara. Kalaulah tidak ada jalan lain untuk mendapatkan 2 perkara ini melainkan dengan taswid, dengan undian, lastahamu, nescaya mereka itu akan istiham, mereka akan mengundi nak dapat 2 benda ni. Satu, azan kita memang tak boleh dah, sebab di masjid ini kan dah ada muadzin tertentu. Jangan pula nak azan sebarang, tak boleh, sebab dah ditentukan. Imam pun begitu juga. Ini Ustaz Aziz, esok Ustaz Syekh Abdul Karim dan Ustaz Abu Dhar dan tuan imam besar kita, dah ditentukan, tidak boleh kita nak ambil. Tapi ada satu lagi peluang. Tadi azan, yang kedua duduk di saf yang pertama. 2 ni, azan dengan duduk di saf yang pertama, Nabi sebut kalau tidak ada jalan lain untuk orang mendapat kedua-duanya, illa siham, melainkan dengan jalan mengundi. Kena undi, ambil turn dulu. Lastahamu, nescaya mereka akan mengundi. Fadilat duduk di sini ni. Ini tidak diketahui melainkan orang yang duduk majlis ilmu macam ni. Kerana itu makruh. Contoh, saya dah datang di saf yang pertama, lalu saya pun ambil ridak saya ni, saya letak di situ. Sebab saya sakit perut umpamanya, nak pergi tandas Ustaz. Makruh orang alih yang saya punya ni, makruh. Tak boleh. Dia tolak sikit, pasal dia nak duduk tang ni. Orang ni tolak juga. Tolak saya dia hujung-hujung lah sekali, hujung sekali dia makruh hukumnya. Sebahagian ulama kata haram, sebab dia menceroboh hak dia. Tapi orang ni kena tahu jugalah, jangan esok dah subuh isyak dia dah boh tang tu tak jadilah. Dia boh dia mai awal, tiba-tiba sakit perut. Malam tadi lem chop tak habis lagi hadam boh tang ni. Dia pisat
Itu haram, malah makruh. Sebagian mengatakan haram buh lagu ni. Kerana apa? Orang ni dia tahu fadilat saf yang pertama. Itulah hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Tambah lagi di awal pagi sebegini Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmatilah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Alhamdulillah pagi-pagi sebegini. Naam, terima kasihlah Ustaz Aziz. Saya segan dengan beliau. Saya kalau beliau baca Quran kenyang saya. Mohon maaf ni, sepatutnya tak boleh puji depan-depan orang. Macam mana dah terlepas puji. Beliau kalau baca Quran kenyang saya, Masya Allah. Digandingkan dengan beliau hari ini. Saya tadi Ustaz Aziz, sebenarnya kuliah saya dah suju nak pergi ke Masjid Ampang. Mereka dah keluar poster dah pun. Tiba-tiba Ustaz Khairul dia kata, Ustaz jangan lupa main subuh esok . Saya kata Ustaz Khairul ni silap orang apa? Dia kata, saya pun balas balik, Ustaz subuh bila? Dia kata subuh ni subuh hari ni. Dia pun screenshot yang saya bermesej dia dulu. Sungguhlah saya setuju mai hari ni, walau saya dah setuju kat Ampang. Oleh kerana Ampang dah selalu saya pergi, jadi saya kata kat di Ampang mohon maaf lah, tunda dulu, ganti orang lain. Hari ni saya nak mai tak ni. Sebab ni kali pertama saya doa pagi-pagi macam ni. Beliau asalnya minta saya Ustaz Aziz untuk bicarakan kitab saya, Bingkisan Buat Umat. Kitab itu sebenarnya agak tinggi, bukan agak tinggi, dia mengupaskan tentang persoalan khilafiyah dalam masyarakat. Saya rasa tak mau nak cerita pagi-pagi khilafiyah ni. Ini boleh tak boleh, bid'ah tak bid'ah apa semua. Saya rasa tak nak seronok lah hari pagi ni. Maka saya pilih buku saya ni, 40 hadis, amalan sedikit, pahala berganda. Ini sesuai orang macam saya lah. Kerana saya ni malas, jadi biar amal sedikit tapi nak pahala berganda. Tu dia. Buku ni ada dalam kereta. Siapa yang nak nanti kemudian tak apa . Buku ni ada 40 hadis tentang amalan sedikit pahala berganda. Inilah dia keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin, walaupun kita orang Shah Alam baik, orang Subang Jaya baik, orang Kelana Jaya baik, tapi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Musa pernah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Hebatnya jadi umat ini, satu privilege. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihil insanu minal a'mar, kitab berbahasa Arab, Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bihil insanu minal a'mar. Dalam terjemahan Melayu diterjemah oleh guru kami Sayyid Ahmad Ibn Sumaid rahimahullah, dicetak oleh penerbitan Pusaka Nasional Singapura. Pusaka Nasional antara yang baik cetak kitab, sharp. Dia punya ejaan dia tu sangat bagus. Kualiti kertasnya pun bagus. Cuma setelah beliau wafat, meninggal, wallahu alam tidak tahu saya penulis di sana, tapi beliau menulis memang dicetak di bawah Pustaka Nasional Singapura. Dapatkan buku ni nanti, Peringatan Umur Insan. Memang cetakan itu beliau yang terjemahkan. Saya mengajar kitab ni dekat Salak Tinggi sekarang. Peringatan Umur Insan. Warna kitabnya hitam, ada list-list, ada border-border warna merah. Dapatkan kitab itu, sebab kitab itu beliau sendiri yang terjemah. Saya sangat suka dengan terjemahan beliau, sangat amanah, sebab beliau bukan hanya menterjemah satu kitab, malah puluhan kitab. Antaranya kitab yang tuan-tuan baca tu An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan bimbingan iman. Beliau lah yang terjemahkan itu. Juga terjemahan juga cetakan Pustaka Nasional. Dalam kitab ini yang berbahasa Arab ini dah diterjemah bahasa Melayu, nipis daripada kitab saya ini lagi.
Nah, warna hitam, dapatkan, sangat bagus supaya kita tahu umur kita ini, macam mana perjalanan umur kita ini. Kita ini datang daripada alam mana sebenarnya kita ini. Kalau kita tak tahu di mana kampung halaman, kita nak patah balik nanti payah sebab tidak tahu di mana kampung halaman. Nah, dalam kitab ini diajar kita ini berasal daripada alam roh. Dulu kita sudah ada, tapi di alam roh. Nah, barulah masuk ke alam dunia ini. Ceritanya panjang lah, kalau saya nak kupas lagi panjang lagi. Saya nak fokuskan beberapa hadis dalam kitab ini. Nah, cuma dalam kitab tu dulu disebut dialog antara Nabi Musa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, wajadtu inni qara'tu fi kitabin fawajadtu fihi qauman. Ya Allah, saya baca satu kitab, kitab Taurat, dan saya jumpai dalam itu ada kaum yang disebut di dalam kitab itu berbuat sedikit amal tetapi pahalanya banyak. Kembang rasa Nabi Musa hatinya, nak jadikan biar kaum ini jadi kaum baginda. Faj'alhum min qaumi. Ya Allah, jadikan kaum ni tadi karakteristik yang first tadi apa? Buat sedikit amal tapi pahala berganda banyak. Ya Allah, faj'alhum min qaumi, jadikan mereka itu sebagai kaum saya. Nabi Musa nak mereka jadi kaum Nabi Musa. Kata Allah, hum qaumu Ahmad, mereka itu kaum Ahmad. Siapa? Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialog yang kedua, ya Rabb, qara'tu kitaban, aku baca ada kitab Taurat juga, fawajadtu fihi qauman, dan aku jumpa juga kaum yang buat dosa kesalahan banyak besar, tetapi banyak dan besar juga maghfirah dan keampunanmu. Luar biasa kaum ini. Terus Nabi Musa mengatakan, faj'alhum min qaumi, jadikan mereka itu kaum saya. Saya nak kaum macam ini. Allah jawab, hum qaumu Ahmad, mereka ini kaum Ahmad. Dia reject permintaan Nabi Musa tadi. Minta 3, 4, 5, 6, 7 lagu itulah semua kaum Ahmad, semua kaum Ahmad, karakteristik yang bagus-bagus tentang umat ini tadi. Antaranya mereka ini yang akhir dibangkitkan tetapi paling awal masuk dalam syurga. Siapa tak nak kaum sebegitu? Ini punyanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya potong saja panjang 16 kalau baca itu saja, tak baca kitab ni hari ni. Dialog yang terakhir 16. Idzan ya Rabb, kata Nabi Musa, hak saya minta nombor 1 sampai nombor 15 semua kena reject, lebih kurang bahasa lagu tu. Semua ditolak. Idzan ya Rabb, kalau begitu ya Allah, faj'alni min qaumi. Ni nombor 16. Ya Allah, 1 sampai 15 saya nak kaum ini biar jadi kaum saya. Engkau tidak perkenankan, faj'alni min qaumi. Kalau macam tu, biar jadikan saya ni kaum Nabi itu. I even want to be kaum dia. Biar saya jadi kaum itu juga, sebab saya nak yang dapat 15 kelebihan tadi itu. Allah Azza wa Jalla, sebab itu Nabi Musa selalu diuji Allah. Cerita yang panjang, cerita Nabi dalam Quran, cerita Nabi Musa panjang cerita. Setelah Allah Azza wa Jalla uji Nabi Musa ketika berada di Mesir untuk selamatkan kaum baginda yang berbangsa Bani Israel, sebab ditindas, dizalimi, dibunuh oleh bangsa Qibti. Bangsa Qibti ini kaum Fir'aun dengan orang-orang Mesir. Jadi setelah menyelamatkan mereka daripada bangsa Qibti, keluar daripada bumi Mesir, diuji lagi dengan kedegilan kaumnya sendiri. Itulah Nabi Musa. Satu Nabi Musa, Nabi yang sangat kental. Sebab itu kekuatan Nabi Musa, 10 orang
kekuatan orang yang paling kuat 10 orang baru dapat lawan kekuatan Nabi Musa. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa lari ke Madian, negeri Bani Syuaib, nah berlaku, tuan-tuan tahu ceritanya, nah Nabi Musa alaihi salam satu ketika lihat ada 2 orang bergaduh, satu bernama Samiri dan satu lagi orang lain. Samiri ini tadi apa? Orang yang berbangsa Bani Israel. Seorang yang dia berlawan tadi itu berkelahi bangsa Qibti. Nah, oleh kerana Samiri lihat Nabi Musa ni kaum dia juga minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa pun rapat, 2 orang berkocoh ni berkelahi, berkocoh 2 ni. Nabi Musa tak sengaja angkat tangan terkena kepada muka ataupun badan kawan ni tadi, orang seorang bukan Samiri, mati kawan tu dia Nabi Musa, bukan tumbuk, terangkat pun mati kawan tu. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa menyelamatkan diri takut dibunuh oleh bangsa Qibti. Tu ceritanya. Larilah Nabi Musa ke mana? Ke Madian, tempat Nabi Syuaib. Cerita panjang ni, cerita dalam cerita ni, bila nak habis? Kita sampai pukul 7, tak apa, ada masa lagi. Nah, kalau tak habis cerita ni, nanti tengok jejak Rasul Ramadan tahun ni. Nah, awal-awal iklan ni tak apa Ustaz Nah. Sementara nak tunggu buka puasa, tengok jejak Rasul nanti tahun ni, nah, bulan Ramadan ni. Tengok saja nah, siapa yang cerita, tengok saja nanti. Jadi cerita dia, Nabi Musa pergi ke Madian. Di Madian ada satu perigi yang digunakan oleh pengembara-pengembara dan penduduk Madian untuk unta-unta mereka itu bersusun panjang minum daripada air ini tadi. Nah, satu orang kadang-kadang 10 ekor unta pula minum bukannya sikit. Nah, seorang lepas seorang lepas seorang, ceritanya panjang. Orang Madian mereka tak mau orang luar daripada Madian ambil ayak tu. Apa mereka buat? 10 orang lepas mereka bagi makan, bagi minum ternakan ataupun mereka sendiri ambil ayak, akan mai 10 orang tolak batu yang besar untuk menutupi perigi dekat Madian itu. Nah, apa yang berlaku? Masya Allah, dalam ramai-ramai itu ada juga 2 orang anak perempuan Bani Syuaib, Nabi Syuaib, nah, yang nak minum tu. Nabi Musa alaihi salam dengan kekuatan baginda seorang kalih balik, tolak seorang batu yang tolak 10 orang yang kuat tadi. Nabi Musa seorang diri ya. Nak tunjuk terah tak terah Nabi Musa, kuat tak kuat Nabi Musa. Nah, kekuatan Nabi Musa. Cerita panjang, Masya Allah. Jadi ya Rab, kalau begitu biar saya jadi kaum umat Nabi ini, hebat sangat, saya jadi kaum pun tak apa. Kata Allah, la ya Musa, tidak wahai Musa, ballaka qaumuk, bahkan bagi engkau ada kaum kau tersendiri. Hadirin, saya nak ambil poin. Nabi Musa yang sudah bergelar Rasul Ulul Azmi pun nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dialog yang panjang tadi tu. Kita pernah minta tak kita? Tak pernah kan? Kita mengaji sifat 20, tidak terjadi sesuatu dalam hal yang berkaitan dengan makhluk itu melainkan ingat lagi ke ajar sifat harus bagi Allah. Apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, buat sesuatu ataupun tak buat itu mahunya Allah. Tapi kalau Allah jadikan makhluk itu, ternyata kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ kita mengaji balik tentang sifat 20. Tidak terjadi makhluk melainkan the combination of 4 attributes of Allah Azza wa Jalla, starting from qudrah, iradah, ilmun, haya. Barulah jadi qudrah. Qudrah ini menjalankan. Maka Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mohon minta,
tidak mungkin akan terjadi dilaksanakan oleh sifat qudrah ini melainkan selari dengan kemahuan Allah, baru pergi ke iradah Allah. Bermakna Allah yang mahukan, Allah yang inginkan. Ini dalam ta'alluq tanjiz qadim yang kita mengaji hari itu. Dalam ta'alluq tanjiz qadim, maksudnya sejak azali, sejak qadim. Qadim tu bila? Paling kurang qadim itu paling kurang 50,000 tahun. Paling kurang. Sebab dalam Sahih Muslim disebut innallaha kataba maqadiral khalaiqa 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah telah menulis takdir, maksudnya Allah telah menyuruh makhluknya yang bernama qalam untuk menulis takdir dekat al-lawh, papan yang besar, papan kenyataan. Oleh kerana terjaga, sebab itu disebut mahfuz. Jadilah namanya lauhul mahfuz. Itu asal muasalnya tentang takdir makhluk ini. 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Umur kita, saya umur 40 lebih tahun sekarang. 50,000 tahun dulu sudah ditakdirkan saya dilahirkan di dunia ini. Maka dengan sifat qudrah Allah, Allah mengijadkan saya. Ijad maksudnya dulu tak ada, sekarang ada. Maka jadilah saya hadis. Saya dulu tak ada, sekarang ada. Dengan mengikut iradah Allah. Iradah Allah, kalau qudrah Allah dalam ta'alluq tanjiz hadis. Sebab saya dilahirkan di dunia ini selepas waktu imkan. Ni saya masuk sikit ni Ustaz Aziz, sebab saya tengok ada yang mengaji sifat 20 dengan saya ni, bagi nampak yang kita mengaji sifat 20 tu bukan kuliah duha sahaja, kuliah subuh pun masuk. Yang kita mengaji sifat 20 setiap hari Rabu tu, duha pukul 8.30 sampai 10, bukan dia situ sahaja, tak. Solat subuh pun boleh masuk, solat maghrib pun boleh masuk. Apa pun perbicaraan kita, dia tak lari, dia mesti masuk sifat 20 juga. Kalau kita tahu, kalau tak tahu tak boleh nak ceritalah. Ni kita insya-Allah tahu. Saya tengok, mohon maaf ni, saya tengok ada yang mengaji dengan saya ada dekat sini ni. Tu saya masuk ni. Oh, bagi nampak itulah dia. Allah jadikan saya bila dalam ta'alluq tanjiz hadis. Siapa yang tak faham tak mengapa, yang tak faham ambil faham. Yang tak faham ambil faham betapa ilmu ulama-ulama, bukan ilmu saya, ilmu ulama-ulama dulu tu dia ilmu ulama kemah tu dan siapa yang tak faham, satu ambil faham, yang kedua biar faham, caranya belajar tu sebab ilmu tauhid ni ilmu yang sangat penting. Kalau ilmu ini kita tidak kuasai, takut-takut yang kita buat sembahyang, zakat, puasa, haji ini tak diterima oleh Allah, takut. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah itu melainkan kenal siapa yang kita sembah ataupun kita ibadahkan. Kembali balik. Allah Azza wa Jalla memilih saya untuk lahir ke dunia ni 40 lebih umur saya ni. Dulu sejak zaman azali dahulu, sejak qadim dulu, bila ta'alluq tanjiz qadim, tu cerita dia. Dan Allah pilih saya ini, ni sini iradah berdasarkan ilmu Allah tu. Sebab tu kita mengaji sifat 20, qudrah, iradah, ilmu ni. Ilmu ini dalam ta'alluq apa namanya? Ta'alluq satu saja, tanjiz qadim. Segera kita nampak, Masya Allah, inilah namanya qada dan qadar. Baru kita jelas cerita qada dan qadar. Kalau tak mengaji sifat 20 tak jelas. Sebab benda ni tidaklah payah mana, tetapi tidaklah semudah yang disangka. Gitu ya. Tetapi sesuatu yang payah bila dikuasai sangat indah. Kan masuk-masuk ni baru kita boleh masuk. Masya Allah.
Macam saya cerita dengan yang mengaji pada waktu duha tu, saya kata yang orang sufi katakan hendaklah kita bersyukur kepada Allah setiap saat. Macam mana nak hurai benda itu? Kalau orang mengaji sifat 20, boleh dia nampak. Kenapa? Saya buka sikit saja ya. Sikit saja. Kata orang sufi, hendaklah kita bersyukur kepada Allah setiap masa, every moment, every second. Tu second lah tu. How? Macam mana? Macam mana? Nak bagi nampak, cuba lihat dalam sifat 20, kita ini dipanggil mungkin, kita juga dipanggil hadis, kita juga dipanggil alam. Kalau dipanggil alam selain daripada Allah, kita ni betul lah, kita bukannya Allah. Kalau dipanggil hadis, dulu tak ada, sekarang ada. Kalau dipanggil kain ataupun kainat, memang kita diciptakan oleh Allah. You are created by Allah Azza wa Jalla. So you are the creations of Allah. Kemudian kita juga mungkin. Mungkin ni ada dengan tiada, kita ni sama. Tidak boleh ada lebih berat daripada tiada, dan tidak boleh tiada lebih berat daripada ada. Mesti ada yang memberatkannya, yang menentukannya. Kalau istilah matan umul barahin, mukhassis, yang mengkhususkan which one to be heavier than the other. Maka Allah yang mentakhsiskan itu, mukhassis. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam disebut murajjih, sifat 20. Tidak boleh ada lebih berat daripada tiada dengan sendirinya, tidak boleh tiada berat daripada ada dengan sendirinya. It has to do with the creator, Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberatkan. Bila Allah beratkan ada, setiap saat kita akan ada. In the name of life, kita hidup. Cuba sekarang ini kalau Allah beratkan tiada, meninggal, kita inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Saya boleh bercakap ni from one word to another, one to another ni. Kenapa? Ada, saya itu sentiasa diberatkan oleh Allah. Seolah-olah macam ni, ada. Setiap saat ada, saya ini diberatkan oleh Allah. Kalau Allah beratkan tiada, meninggal kita. Ternyata kita hidup sekarang ini, itu yang patut kita syukur. Kalau tidak ada hidup, macam mana saya nak berkuliah pagi ini? Macam mana Al-Fadhil Tuan Ustaz Imam kita mengimami pada pagi yang mulia ini? Tuan-tuan pun tak mungkin dapat pahala lagi. Kalau sekarang ada dalam kubur, mana dapat pahala lagi, melainkan pahala yang kita pernah buat jariah dululah. Kenapa? Allah bagi lagi peluang. Sebab tu kita syukur. Cuma syukur itu tidaklah dengan alhamdulillah sahaja. Kalau alhamdulillah semata-mata, tak berkuliahlah saya hari ini, nak ucap alhamdulillah saja, tak berbicara sesuatu yang baik. Gunakan ilmu dan gunakan kehidupan tu dengan cara yang baik, itu juga namanya syukur. Nampak tak hadirin, bagaimana pengajian sifat 20 bawa kita kepada zauqi, bawa kita kepada tasawuf. Ceritanya panjang. Akhirnya tadi apa dia? Kita dipilih oleh Allah berdasarkan ilmu dan berdasarkan iradahnya. Apakah ilmu dulu baru iradah, baru dilaksanakan? Apakah kena ada ilmu Allah dulu, barulah iradah Allah, barulah qudrah Allah? Jawabnya tidak saja ya. Susunan sebegitu namanya susunan ta'aqquli, secara akal. Sebab setiap sifat 20 itu adalah qadim, adalah tidak ada dulu, tidak ada kemudian. Hadirin, ternyata Allah memilih saya dan tuan-tuan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah pilih tu, khalas, tidak ada siapa yang boleh mencabarnya. Mesti ada hikmahnya. Kenapa? Jadi kerana itu syukur lagi kita. Kerana jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Al-Imam Al-Busiri, bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Suatu kegembiraan kita yang tidak terhingga
dengan suatu pertolongan pemilihan daripada Allah yang tidak mungkin akan tergugat dan dikalahkan. Apa? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang paling mulia, kunna, kita, akramal umami, menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sekarang baru kita masuk tajuk. Tadi intro saja tu Ustaz Aziz, ini baru masuk tajuk. Biasa 45 minit, last 15 minit soal jawab apa Ustaz Nah? Tak apalah, kita soal jawab juga, silakan. Saya akan berhenti pukul pukul 8 jam ni. Sekarang ni pukul berapa Ustaz? 7.40. Kita mula tadi pukul berapa? Pukul 7. Saya ingat pukul 6.45. Allahu Akbar. Tak apalah, saya lagu mana pun kena berhenti jugalah pukul 8. Sebab saya ada daurah Ustaz sifat 20 dekat Sarjana Utama hari ni, 2 hari ni. Jadi kena terus pilih lagi. Jangan risau pukul 9 kita berhenti. Pukul 8 jangan risau Kalau saya tak dan, tengoklah buku ni nanti. Siapa yang nak buku ni bolehlah bagi tahu dengan Kak Ajar Zuraidah. Buku tu ada dalam kereta saya kat bawah tu, dekat luar tu Tapi saya nak kena pergi cepatlah. Buku ni cerita tentang 40 amalan mudah tetapi pahala berganda. Saya pilih saja Saya pilih saja. Kalau nak pilih satu-satu banyak ni. Baca sendiri dan mudah, bahasanya mudah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Solat isyak dan subuh berjamaah saya dah sebut tadi solat sunat isyraq 87. Ni kita nak solat sunat isyraq sekejap lagi ke dah masuk dah ni? Habis dah. Allah, nak baca mana? Esok pula lah esok pula. Tak apa, saya cerita dulu solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq ni macam mana cara dia? Caranya ialah selepas solat subuh tunggulah 1 jam 20 minit. Subuh kita tadi pukul berapa tadi Ustaz Pukul 5.58. Ambil mudah-mudah lah. Ambil mudah-mudah matematik saya ni kurang sikit Ustaz Aziz. Ambil mudah-mudah. Katalah subuh pukul 6. Mudah-mudah 1 jam 20 minit keluar kepala matahari ni keluar. Ni namanya waktu syuruk. Asy-syaraq, waktu syuruk. Sebab syaraq maksudnya terbit. Terbit matahari ni cuba tengok exactly 1 jam 20 minit. Tapi jangan solat sunat isyraq dulu sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Macam mana? Tunggulah matahari ini naik 1 galah setinggi 1 tombak. Orang zaman dulu disebut tombak. Zaman lah tak ada tombak. Kalau Ustaz Aziz bawa tombak, saya bawa lembing, pakai lari habis kita pun. Pasal handphone ni Ustaz berdua kami nak sukat matahari supaya dapat solat sunat isyraq dah. Hitungan moden. Khilaf ulama tapi khilaf yang sedikit. Kalau ikut Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid 16 minit after selepas tu. Tapi ikut ulama lain 17. Kita ambil 17 lah senang. Sebab dalam kaedah disebut ihtiyat, hati-hati. 1 jam 20 minit tunggu saat sampai 17 minit, 1 jam 37 minit. Silakan. Waktu itu sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq tak lama 15 minit, 20 minit habislah. Lepas itu barulah kita bermulalah sembahyang sunat duha. Tapi mengikut jumhur ulama, siapa yang sembahyang sunat isyraq itulah juga solat duha. Boleh. Sama ada dia terus sembahyang duha terus, tidak mengapa. Tapi jangan earlier, jangan lebih awal daripada waktu tadi itu. Macam mana? Ingat balik, 1 jam 20 minit lepas waktu subuh tu namanya waktu syuruk. Waktu syuruk keluar matahari saja, keluar ni kepala dia. Bila dia naik 1 galah campur 17 minit. Jadi tunggulah 1 jam 37 minit at least.
Waktu itulah sembahyang sunat isyraq. Sebahagian ulama kata nak tak sembahyang duha terus pun tak apa. Itu jumhur ulama mengatakan begitu. Tapi pandangan peribadi saya, elok kita guna pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Solat sunat isyraq dulu, sementara dah waktu syuruk, biar kena jadi isyraq. Jangan isyraq, itu jadi syirik. Sembahyang sunat syirik kita ni. Jangan. Sembahyang sunat isyraq bersempena dengan terbitnya matahari tu. Tu nah. Sembahyanglah kita bila terbit matahari. Sebelum tu ni satu amalan kita kongsi sama-sama lah Ustaz Aziz. Ini amalan ini berasal daripada mufti Negeri Sembilan yang pertama dulu, iaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Ini amalan beliau. Apa? Bila terbit matahari dan terbenam matahari, bacalah surah Ad-Duha, baca 7 kali. Dua masa ya. Bila terbit terbit matahari dan terbenam matahari, terbenam waktu maghrib nantilah. Bacalah ketika itu surah Ad-Duha 6 kali. Baca ayatnya, jangan Ad-Duha tu 7 kali. Ad-Duha, Ad-Duha, Ad-Duha. Jangan baca ayat tu, baca wad-duha wal-laili idza saja sampai habis. Kalau nak qiraah, baca dengan Ustaz Aziz, wad-duha wal-laili idza saja. Kalau orang Kuala bagus sangatlah. Orang Kuala, saya baru daurah dekat Kuala Kangsar Perak minggu lepas. Orang Kuala Kuala. Jadinya kata beliau, antara amalan yang bagus kita amal ialah ketika terbit dan ketika terbenam matahari, bacalah surah Ad-Duha 7 kali ya. Siapa yang mengamalkan itu je, tak ada apa, baca Ad-Duha 7 kali. Siapa yang mengamalkan itu, Allah akan selamatkan 4 perkara daripada 4 perkara. Allah akan selamatkan 1, diri orang yang baca itu. 2, isterinya. Kalau isteri yang baca, abang ngaji yang dipeliharakan. 1, orang yang baca tu. Yang kedua, isterinya. Kalau banyak isteri-isterinya. Yang ketiga, Allah akan selamatkan anak-anaknya. Yang keempat, harta bendanya, termasuklah rumah, kedai, butik-butik tu datin, dijaga juga. Kereta pun dijaga juga, kebun-kebun dijaga juga, daripada 4 perkara. Maksudnya siapa yang amalkan ni tadi, Allah akan pelihara 4 perkara daripada 4 perkara. Allah jaga dirinya, isterinya, anak-anaknya dan harta bendanya daripada 1 kebakaran. InsyaAllah tidak terbakarlah. Tidak terbakar. Yang kedua, mohon maaf saya bukan kebakaran, ulang balik, kecurian. Bukan kebakaran, kecurian. Sudah. Yang kedua, daripada binatang buas. Binatang buas. Yang ketiga, daripada sihir. Nauzubillah ya, sihir. Yang keempat, daripada bencana yang besar-besar. Bencana-bencana yang besar-besar. Kalau lampu rosak tu kecil, bukan besar tu, ni yang besar-besar. Ribu taufan dan sebagainya, diselamatkan dirinya, anak-anaknya, isterinya, ke harta bendanya. Saya ulang balik, ini diijazahkanlah pada semua, nanti terus amal teruslah ya. Siapa yang tak amal hari ini, tak apa, terus amal lepas kuliah ni amal. Jangan baca dalam kuliah ni, saya tengah berkuliah. Apa dia? Baca surah Ad-Duha 7 kali pada 2 waktu, iaitu waktu terbenam matahari, waktu maghrib, dan waktu terbit matahari, waktu syuruk. Membaca 7 kali. Kita ijazahkan pada semua yang hadir, dan tolong sampaikan juga amalan ni pada yang lain juga ya. Taib. Sembahyanglah kita surah Isyraq tadi ikut pendapat Imam Al-Bukhari, Imam Al-Ghazali, sembahyang sunat Isyraq. Sebab dalam kaedah kita menyebut ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Tuan-tuan, puan-puan, datuk datin, kalau hafalkan kaedah ini, banyak permasalahan dalam fiqh boleh diselesaikan.
Saya waktu mengajar di UAE dulu, saya compulsory kan student saya menghafal ma akthara fi'lan akthara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Ini kaedah dalam mazhab Syafi'i. Kaedah ini banyak menyelesaikan permasalahan fiqh. Jadi saya bagi tahu, hafal dulu ya, ma akthara fi'lan, apa yang banyak dibuat, akthara fadlan, maka banyaklah pahalanya. Saya bagi contoh ya. Orang tanya, sembahyang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat yang afdal? Dijawab 20 rakaat, sebab paling banyak rakaatnya, paling banyak usallinya, paling banyak tahiyatnya. Satu. Sembahyang witir, warid datang daripada Nabi. Nabi pernah sembahyang witir 2, 1 dengan 3 sekaligus. Nabi pernah sembahyang 2, kemudian 1, kemudian 3 sekaligus. Dua-dua boleh. Tapi dalam mazhab akidah Asy-Syafi'i mana lebih afdal? Kaedah tadi 2, 1. Kenapa 2, 1? Rakaatnya tak bertambahlah, tapi usallinya kan bertambah 1. Tahiyatnya kan bertambah 2. Salamnya kan jadi 4. Kalau 3 sekaligus kan 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini berapa kali? 4 kali. Bukankah banyak lagi tu? Dalam persoalan haji, haji qiran, haji tamattu' dengan haji ifrad, mana satu yang afdal? Mazhab Syafi'i ifrad. Sebab apa? Sebab payah haji itu. Bila payah, you have to be patient for almost how many months? At least 3 months consecutively. Boleh cakap Jawa pagi-pagi ni? Sebab apa? Sebab payah menahan. Payahlah. Jadi bila payah, besar pahala. Itu banyak permasalahan boleh diselesaikan. Tak masuk lagi ni buku ni. Ini baru masuk. Boleh tadi saya tahu sebab ramai yang bertanya Ustaz Aziz, bila sebenarnya nak sembahyang sunat isyraq ni? Lepas ni jangan tanya lagi ya. Lepas ni jangan tanya lagi. Sekarang clear cut. Apa dia? Tunggu 1 jam 20 minit, keluarlah matahari. Jangan solat dulu sebab ia berada di 2 tanduk syaitan. Biar ia meninggi berapa? 17 minit. 17 minit tu solatlah kita sunat isyraq. Sunat isyraq tu tak lama ya, 15 minit sampai 20 minit. Saya baca hadis ni, kita berhenti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik menjadi khadam Nabi 10 tahun. Ketika umurnya 9 tahun, mak beliau bernama Ummu Sulaim. Ketika itu Nabi datang dekat Madinah. Beliau bawa lah Anas yang kecil umur 9 tahun ni. Tengok anak kita umur 9 tahun. Besar mana pun. Ya Rasulullah, inni aj'aluhu khadiman laka. Ya Rasulullah, saya jadikan Anas si kecil anak saya ni khadam pada Tuhan. Fad'ullaha lahu. Doakan untuknya. Nabi tengok. Bila disuruh minta doa, terus Nabi doa. Apa doa Nabi? Allahumma atil umrahu wa akthir amwalahu warada anhu. Ada 3 doa Nabi. Allahumma atil umrahu wa akthir amwalahu wa akthir auladahu warada anhu. 4 doa Nabi. Ya Allah, panjangkan umurnya. Umur beliau 100 lebih tahun. Umur beliau 100 lebih tahun. Kata beliau, anakku yang aku kuburkan dengan kedua tanganku ini tak kurang 100 orang. Anak Sayyidina Anas bin Malik. Tengok, tak ada pil, tak ada apa. Doa, kekuatan doa. Tapi tengoklah siapa yang doa. Siapa doa tadi? Nabi SAW. Wa akthir amwalahu. Ya Allah, banyakkan hartanya. Tidak ada orang yang di Madinah yang kebun kurmanya berbuah 2 kali setahun melainkan kebun Sayyidina Anas bin Malik.
Nah, wa akthir auladahu, banyakkan anaknya, anak beliau 100 lebih orang tadi. Warda anhu, ridailah dia. Macam tu. 10 tahun, daripada umur 9 tahun sampai umur 19 tahun barulah Nabi wafat. Masya-Allah, berkat umur beliau. Sayyidina Anas bin Malik. Qala, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma salla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamatin tamah. Besar hati saya baca hadis ni hari ni, sebab tuan-tuan dan saya insya-Allah kita dapat ni insya-Allah. Tapi tadi dah lepas solat isyraq kan, tak apa, lepas ni sembahyang duha ya, lepas ni sembahyang duha. Kalau boleh bagus sembahyang dekat masjid ni lah, kalau tak pun sembahyang kat rumah tak apa. Sebab saya seronok baca hadis ni hari ni. Cuba saya baca terjemahannya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau kita dengar sahabat Nabi sunat sebut taradi radhiyallahu anhu ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, tuan-tuan dah dapat tadi, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari. Kata ulama, berzikir itu termasuk juga majlis ilmu macam kita ni, sehingga terbit matahari. Dah terbit matahari itu, kemudian mendirikan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat isyraq. Sebahagian ulama kata sembahyang sunat duha, jangan tinggal sekejap lagi. Maka seolah-olah dia mendapatkan pahala mengerjakan sekali haji dan umrah. Pahalanya full, pahalanya sempurna. Haji dengan umrah, tak kena bayar dam. Kita kena bayar dam juga. Ini haji dan umrah yang tak kena bayar dam, setiap hari dapat. Dan dia berkata, Rasulullah bersabda, pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini maksudnya ta'kid. At-tikrar bermakna ta'kid, pengulangan bermakna itu sungguh-sungguh. Itu saya baca dulu ya. Buku ni hadirin sangat bagus dimiliki kerana dia bagi tahu cara kita beramal, panduan beramal. Disebut ni, selepas solat subuh, sama ada di masjid atau di rumah, duduklah berzikir atau mendengar majlis ilmu sehingga terbit matahari, iaitu masuk waktu syuruk. Berapa tadi? 1 jam 20 minit, jangan lupa ya. Apabila masuk waktu syuruk, iaitu lebih kurang 1 jam 20 minit, ada pun dalam buku ni. Siapa yang tak mencatat, beli saja buku ni, dah ada catatan. Selepas masuk waktu subuh, mengikut hitungan moden, tunggulah sekitar 16 atau 17 minit lagi. Ada juga catatan di sini untuk mendirikan solat sunat isyraq. Ini bermakna solat sunat isyraq paling awal dikerjakan setelah berlalu 1 jam 37 minit daripada waktu sunat, waktu subuh. Tempoh boleh solat isyraq tidak panjang, iaitu lebih kurang 15 minit. Ia boleh dilakukan dengan 2 atau 4 atau 6 rakaat. Cara solat sunat isyraq, cara pun disebut dalam buku ni. Sebelum mendirikan solat sunat isyraq, bacalah dahulu doa ini. Alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadha walam yuhlikna bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hari ini kepada kami dan tidak membinasakan kami kerana dosa-dosa kami. Kemudian lafazkanlah niat, usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah yang dibaca selepas Al-Fatihah, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tak hafal Al-Kafirun, Al-Ikhlas dua-dua. Hafal, baca dua-dua. Tak hafal Al-Ikhlas, Yasin. Yasin yang depan tu. Yasin. Allahu Akbar. Nak baca mana? Biar baca juga nak. Selepas salam bacalah doa berikut ini. Khatamlah kita hari ini. Apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa jaa'a bisyamsi min matla'iha. Allahumma rzuqni khaira hadzal yawm wa dafa'ni syarrah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh juga disambung dengan doa ini. Doa ni payah ni, saya dapat dalam
dalam internet, dalam buku-buku payah saya nak cari. Sekali dengan translation sekali saya baca dulu ya. Allahumma ya nuran nur bit-turi wa kitabin mastur fi raqin manshur wal baitil ma'mur as'aluka an tarzuqani nuran astahdi bihi ilaik wa adullu bihi ilaik wa yashabuni fi hayati wa ba'da al-intiqali min ظلام مشكاتي وأسألك بالشمس وضحاها ونفس ونفس ما سواها ما سواها ونفس وما سواها. Ini dibetulkan nanti أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بي لا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور وصل اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا في الله ahya'an wa amwatan ajma'in. Itu doa dia. Translation ada dekat sini. Itulah hadirin, diamalkan setiap hari. Baguslah tuan-tuan, mudah-mudahan kita istiqamah lepas solat subuh. Jangan sibuk benda lain lah. Tambah tuan-tuan, puan-puan yang dah pencen macam ni, ambil masa sikit saja pun. Walaupun kita mengantuk, kita baca Quran di rumah kan, walaupun mengantuk, dikira juga. Dalam hadis ni tak ada sebut jangan mengantuk, tak ada mengantuk. Kita dengar kuliah ni pun banyak ghaibul ghuyub. Dapat juga pahalanya. Mujuk yang menceramah ni tak dengar ceramah. Kalau saya dengar Ustaz Aziz mendengar ceramah, jangan-jangan kami dua dulu mengantuk. Tapi dapat juga pahala kita dengar ini tadi. Usahakan apa di awal pagi? 1. Solat subuh berjamaah. 2. Jangan buat benda lain melainkan benda yang bernilai ibadah. Apakah zikir, baca Quran, dengar majlis ilmu, dengar Ustaz Aziz mengajar Quran, ke tafsir dan sebagainya. Sampai itulah rahsianya kenapa ustaz-ustaz selalu lajak sampai pukul 7.45. Sebab apa? Supaya dia dapat pahala haji dan umrah sempurna, yang lain pun dapat pahala haji dan umrah sempurna. Bila kita dapat ni, setiap hari kita dapat pahala ini. Banyak lagi lah amalan yang lain. Saya ingat berhenti kat sini dulu. Siapa yang nak buku ni, bagi tahu dengan Kak Ajah Suraidah nantilah, boleh kita dapatkan. Ambil dulu tak apa. Sebab buku ni saya menulis 20 lebih buku dah Ustaz Aziz. Buku ni antara yang paling dekat dalam hati saya lah. Kenapa? Buku ni semua beramal. Hadis satu amal. So, jangan tidak solat sunat lepas isyak 4 rakaat. Pahalanya 1 rakaat kita akan dapat 30,000. 4 rakaat 120,000 setiap malam. Yang tu saya tak sempat nak bagi tahu, ada dalam buku ni. Nanti sama-sama kita rujuk. Saya ingat tak payah soal jawab lah kerana saya nak pergi sekarang ini. Nanti ada kesempatan kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz Aziz, terima kasih pada semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bila dah terkena air mata Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi pun tanya, apa kena dengan kamu wahai Abu Bakar? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, saya disengat binatang Rasulullah. Maka Nabi terus ludah pada kaki tersebut dan sembuh ketika itu juga. Macam tu sekali kasihnya beliau dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bergerak dia.